Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia barisan pengurusan masjid, imam bertugas, seterusnya pada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesehatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dan dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dan mudah-mudahan doa kita yang kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, kemenangan kepada para mujahidin di bumi Palestin, yang mana di sana ada Masjidil Aqsa, di antara masjid-masjid yang dimuliakan Allah, di antara masjid yang disebut di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang gugur syahid dalam mempertahankan bumi Palestin akan dianugerahkan oleh Allah dengan syahid dunia dan syahid akhirat. Dan kepada kita umat Islam, terus berdoa dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bantuan yang sebaik-baiknya. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya, kita minta dengan Allah, ya, dengan kesungguhan insya-Allah. Doa, dan kita ada rezeki, kita kirimkanlah, ya, keluarkan sedikit daripada harta yang kita ada untuk membantu mereka, ya, dengan saluran-saluran yang betul, ya. Banyak saluran tetapi kena berhati-hatilah, ya, takut-takut kalau ada yang scam, ya, sebab sekarang ni orang mencari peluang dan ruang. Kalau nampak ada pergerakan duit sikit, adalah di antara mereka yang cuba mengambil kesempatan. Ya, sebab tu kalau saya cadangkan di antaranya itulah yang JAKIM lancarkan melalui Yayasan Waqaf Malaysia ataupun yang JAIZ punya, ya. Jadi kita yakin insya-Allah berapa yang kita sumbang itulah yang akan sampai. Dan manaqasat mal bisadaqah atau kama qala, tak akan berkurangan, ya, harta seseorang dengan bersedekah, ya, insya-Allah, ya. Lagi yang kalau yang tuan-tuan mungkin ada rezeki lebih sikit lah, ya, rezekinya kerjanya bagus, kan, bisnesnya jadi, kan, untungnya pun alhamdulillah, ya, dalam bank ada sampai 5-6 juta contoh, ya, ada alhamdulillah. Nak buat apa lagi duitnya, tuan-tuan? Anak-anak dah besar, isteri pun dah isteri nak kata apa? Takkan isteri besar marah pula dia. Isteri pun dah kita cuba beri yang terbaik, kan, makan, minum, pakai, tempat tinggal dah kita sediakan. Apa lagi yang kita nak, kan, dengan harta yang kita ada. Mungkin rumah tuan-tuan pun dah cash, kereta dah cash, kan, jadi duit ada dalam bank 5-6 juta lagi. Sumbanglah lebih sikit, ya, sumbang lebih sikit insya-Allah, ya. Sebab kalau duit banyak pun, yalah, nak kahwin lagi pun takut, kan. Jadi habis nyumbang ajalah. Itu yang paling berani, kan. Gitu insya-Allah, ya.
Baik. Jadi pada malam ini muslimin muslimat yang kita kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan perbincangan kita fiqh nakah ni yang pengajian lepas catatan saya 16 hari bulan 10 2023 kita masih berada di kedudukan isu wali. Dan kita dah sebutkan dulu, kalau tuan-tuan ingat, tak berapa ingat, you kena ingatlah. Kan? Wali ni secara asasnya ada 3. Satu, wali nasab, keturunan dia, bapa, datuk, adik-beradik dan sebagainya. Yang kedua, wali hakim atau wali raja, seseorang yang dilantik oleh pemerintah untuk menjadi wali raja bagi perempuan yang tak ada wali. Dan yang ketiga, wali tahkim, yang mana seorang wanita memberikan kuasanya kepada seorang lelaki untuk mengahwinkan dia, tapi ianya berlaku di tempat atau negeri-negara yang tidak ada pemerintah muslim seperti negara dan negeri kita. Itu kena jelas, sebab banyak perkahwinan yang dibubarkan kerana tidak menepati hukum syarak, termasuk isu wali. Saya tak datang sebulan ni macam biasa, ada je isu-isu yang bangkit dan perlu diperbetulkan. Di antara yang saya ingat, ada pernikahan, saya tengok, saya pegadah tu dokumen, tengok keputusan mahkamah membubarkan perkahwinan sepasang suami isteri walaupun dia dah berkahwin. Kenapa dibubarkan, tuan-tuan? Rupa-rupanya ketika bernikah pemalsuan dokumen sudah berlaku. Senang kata, rupanya anak tersebut anak tidak sah taraf. Jadi bapaknya pun nikahkan, sedangkan bapaknya itu adalah bapa yang tidak sah taraf kepada si anak perempuan. Maka pernikahan itu dibubarkan. Dibubar, tuan-tuan. Jadi cara macam mana dia nak balik? Kena nikah semula. So dalam bab isu wali ni jangan main-main, sebab dia terkait dengan nikah sah ataupun tak sah pernikahan seseorang. Kena ambil perhatian. Yang lepas kita dah sebut susunan wali, yang ada kitab, macam mana saya nampak ada seorang haji ni, dia ada kitab, maknanya dia boleh tengoklah. Tapi yang lain, kalau tak ada kitab, catatan kena buat. Kalau tak ada, carilah mana-mana kitab. Sebab asasnya basic sama je, kan? Sebagai rujukan kita tahu. Walaupun kita bukan nak kahwin minggu depan, tak, tahun depan, tak, bila lagi nak kahwin, tak tahu, kan? Tapi kita kena tahu sikit-sikit lah. Manalah tahu, kan? Kan? Jadi itu kedudukan yang lepas kita dah sebut, susunan wali. Baik, kita sambung lagi. Bab wali kita cuba habiskanlah malam ni, kalau sempat lah. Tapi teori tak sempat ni, panjang ni bab wali ni. Seterusnya, tajuk disebut di sini ialah anak lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibunya. Dijelaskan sini, anak lelaki dan cucu lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibu atau neneknya. Anak tidak boleh menjadi wali untuk mengahwinkan ibunya kerana kedua-duanya tidak mempunyai perkongsian dalam keturunan. Kan? Sebab maknya bin lain, kan? Maknya bin Ahmad, maknya contohlah budak perempuan tu namanya Aminah binti Abu, anak dia Kasim, tapi Kasim bukan bin Abu, tapi Kasim bin Din. Contohnya begitu. Dia tidak ada susun galur keturunan. Ini kerana kedua ibu dan anak lakinya dinasabkan kepada bapa masing-masing, kecuali anak lelaki kepada bapa saudara ibu. Itu boleh jadilah. Endingnya balik kepada atuk yang sama. Okey, habis tu. Oleh itu, jika terdapat anak lelaki kepada anak lelaki, iaitu bapa saudara ibu, cucu bapa saudara ibu, dan tidak ada wali yang lebih hampir, dia boleh mengahwinkannya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok nota catatannya lepas, perbincangan lepas, dia ada 10. 10 ni maknanya yang masyhur, tetapi kalau disusun mengikut pandangan, kalau tuan-tuan mohon kahwin, bukan tuan lah,
Kalau anak tuan-tuan mohon kahwin, bila dia print borang dia print borang, maka dia akan keluar senarai wali yang lebih kurang ada 25 ataupun 23 kalau tak salah saya, susunan wali dia. Kan, maknanya dia ada lebih dari segi susunan wali. Maka termasuklah dekat sini disebut cucu bapa saudara ibu pun masih boleh menjadi wali. Jadi kesimpulannya, kalau ada seorang perempuan dia nak kahwin, kita akan tanyalah, siapa wali? Saya tak tahu wali saya siapa. Yang saya tahu bapa saya dah meninggal, datuk saya meninggal, saya cuma ada saudara je. Saya dengar ada saudara saya. Saudara macam mana? Itu kena siasat. Kena siasat. Disebut ni kepada ni, pakcik ni kepada ni ada ni. So kebetulannya dia adalah atuk dia dengan atuk saya adalah adik beradik. Kalau atuk-atuk maknanya dah jadi dua pupu. Ada tak dalam senarai 25 ke yang ada senarai tu, termasuk tak? Adakah orang ini termasuk senarai cucu senarai wali? Kalau ada, boleh. Ada macam tu. Ya, kalau diingatlah, kalau diingat dan dia tahu. Kalau dia tahu tapi dia tak ingat salur-galurnya, susahlah. Saya cuma dengar dia jadi wali saya, itu je. Saya tengok dia saudara saya, itu je. Tapi saudara macam mana tak tahu. Sebab mak saya kepada mak saya, tahu. Mak saya kepada mak saya. Siapa tu? Nenek dia lah. Nenek dia cerita, ni tu sebenarnya saudara kau. Cerita kan. Tapi saudara macam mana, nenek pun dah meninggal, dia pun tak tahu. Tak boleh lah. Dia tidak dapat memastikan kedudukan dia dengan seorang lelaki yang dikatakan saudara. Kalau dia tahu, dia ni atuk dia dengan atuk saya adik-beradik, ataupun atuk saya ni sebenarnya ialah bapa saudara kepada atuk saya, jadi saya ni pun tahu status apa pun saya tak tahulah, kan. Tapi kita akan cek lah, cek satu, ada tak? Cek lah. Okey, yang ini dengan yang ini ujungnya apa hubungan dia? Katakan yang ini rupanya cucu saudara. Kita tengok susunan, ada tak dia selalu galur menjadi orang yang berstatuskan wali. Kalau ada, boleh dia jadi wali. Macam itulah. Baik ya. Baik, syarat ringkas tuan-tuan, wali ya, syarat wali. Ini syarat ringkas je lah ya. Baik, syarat wali pertama, wali ada berapa? Wali sama ada bapa ataupun bukan disyaratkan dengan syarat-syarat berikut ya. Disyaratkan pertama Islam, jelas tu, tak diurai pun faham. Asasnya orang kafir tidak boleh menjadi wali kepada orang Islam. Orang kafir tidak boleh mengawinkan perempuan Islam kerana tidak ada wilayah, maknanya kekuasaan orang kafir terhadap orang Islam ya. Tahu orang kafir ya, orang yang bukan Islam atau orang yang belum memeluk Islam. Bahasa lembut kita sebutlah sebagai non muslim. Bahasa kita lah, bukan Islam. Itu biasalah. Itu Islam ke tak? Tak, dia bukan Islam. Itu biasa kita lah. Atau istilah yang lain, orang kafir. Salah tak sebut perkataan kafir? Tak salah. Cuma adab kena jaga. Itu saja. Dalam kitab disebut orang kafir. Jelas. Apa masalah dia? Kan? Ini tak boleh sebut tu. Alah, payah ngomong payah, orang ngomong payah kan. Ada juga yang tanya, Ustaz sebut tak? Sebutlah, apa masalah? Tak ada apa, Quran sebut, hadis sebut, kita pun sebut, kita sebut, apa masalah lagi? Kan? Kan? Tapi kita kena ingat, kafir ni ada dua, kafir harbi dan kafir dhimmi. Kalau kafir harbi itu macam Yahudi itu layak diperangi. Sebab dia memerangi orang-orang Islam, membunuh orang Islam, bukan sikit, dah ribuan dibunuh. Kita bukan tak tahu perangai orang Yahudi ni. Begitu sebut kafir Yahudi. Contoh Yahudi kafir. Sebutlah masalah, dia brutal sikit lah. Yahudi, laknatullah. Kan? Barulah maflah dipakai tu bergoyang macam nak pergi Palestin, kan? Berkibar. Ni sebut Yahudi laknatullah. Tak ada apa benda. Sebut orang Jawa nak makan nasi je, tak ada benda. Dia sebut kan. Tapi lah, saya percaya mana Masjid Surau ada bahas perkara ni.
masjid ni pun 18 dipahamkan ada program khas kan. Kita pun tahulah. Tapi pada hakikatnya lah, kalau kita baca sirah, apa yang Quran sebut, apa yang Nabi sebut, ulama sebut, kita sebenarnya tak pelik. Memang itulah perangai orang Yahudi yang bersifat merosakkan, melakukan kerosakan. Tak pelik kalau mereka sombong, mereka angkuh, bangga, ya, bongkak yang luar biasa ni tuan-tuan. Tunggulah balasan daripada Allah Ta'ala. Memang perangai dia macam itu. Sebab bila kita baca Quran, baru kita teringat kan, ada 3 orang yang daripada golongan orang-orang Bani Israel ni, yang hidup di zaman Nabi-Nabi, di zaman Bani Israel, khususnya zaman Nabi Musa AS, Nabi Harun dan sebagainya. Sampai mereka ini memang sombong, angkuh, bongkak, hinggakan disebut dalam Quran, dan Allah melaknat mereka ni. Lepas tu kita tak pelik kalau yang orang Yahudi Israel sekarang ni jahat-jahat, pelesit-pelesit ni pasal perangai mewarisi perangai 3 ekor tu lah. Siapa? Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Al-Ankabut 37 atau 39. Cuba tengok tu. Dan ingatlah ketika mana kami membinasakan, kata Allah, siapa? Qarun seko, Firaun seko, Haman seko. Pasal apa Allah binasakan? Diutuskan, tatkala diutuskan Nabi Musa, ya, membawa risalah yang benar dengan keterangan-keterangan mukjizat yang benar, tapi mereka sombong, fastakbaru, bongkak, angkuh, takbur di muka bumi, sedangkan balasan azab sudah ditetapkan kepada mereka. Lepas tu mereka sombong, angkuh. 3 ekor ni memang keturunan dia. Qarun seko, Fir'aun seko, Haman seko. Qarun, Wa'run, Fir'aun, Wa'on, Haman, Wa'man. Inilah 3 wa' ni tuan-tuan. Perosak, kan? Tu perangai Yahudi lah tu, ya. Okey, berewang pula. Ni cerita kahwin ke cerita Yahudi ni? Tapi tak apa lah, sebab mengambil semangat ni. Sebab tu jangan sombong dengan angkuh. Kan? Sekarang ni kadang-kadang kita fikir banyak perkara. Kalau kita sombong angkuh, kita bimbang, kita jadi umat-umat yang terdahulu. Bila sombong angkuh melampau ni, Allah akan hantar balasan secara cash. Jangan tuan-tuan. Kalau kita punya kedudukan yang hebat, jangan hina orang yang tidak mempunyai kelebihan seperti kita. Kalau kita mempunyai harta yang banyak, jangan hina orang yang kurang pendapatan daripada kita. Boleh jadi dalam saat-saat beras mahal, minyak mahal dan sebagainya, kita masih boleh makan dengan nasi, dengan ayam, dengan sayur, dengan buah dan. Sedangkan ada kawan-kawan kita hari ini dah berbicara, tak makan berat-berat apa, hebat tak apa, dapat nasi bujang pun okey. Nasi bujang pun okey. Nasi bujang ni tak tahulah tuan-tuan kenal ke tak kenal, tahu ke tak tahu, boleh jadi ada yang tahu, boleh jadi tidak. Tapi kalau di kalangan budak-budak pelajar ni, kalau pelajar IPT lah, pelajar kolej yang orang susah ni, saya yakin sangatlah mereka sangat tahu yang dia kanakan nasi bujang ni. Tak apa, janji makan sudahlah. Kan, alhamdulillah. Tahu nasi bujang kan? Saya dulu cakap terang, saya pun tak berapa tahu. Pergi kedai, satu kedai tu biasa datang satu orang, kak nasi bujang 3, air 3. Itulah dia cakap lebih kurang. Masa dia cakap tu masa dia cakap tu, saya tengok menu kan, tak ada pula nasi bujang. Aku tengok ada segampung lah apa semua, nasi bujang tak ada. Bila dah selesai, dia pun balik, saya tanya kak tu, kak nasi bujang ni apa tu? Oh, nasi bujang ni rupanya nasi putih, ada telur dadak, ada sup, ada sambal belacan. Kalau baik ada bagi timun sikit. Dah. Dulu RM2.5 boleh dapat, sekarang saya tak tahu dapat tak dapat, tak tahulah. Oh, macam itu ya. Tapi bagi orang yang kedudukan kewangannya dalam keadaan, bahasa mudahnya tu, yang kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, ya itu dah tentu bersyukur sangat. Kurang-kurang dia boleh makan, dan kenikmatan itu yang hebat buat dia.
Tapi yang awak kaya hari-hari makan hebat, duit banyak, jangan hina orang gitu. Tak boleh. Allah Ta'ala nak terbalikkan sekejap je. Awak duit banyak sangat tuan-tuan, dengan sikap yang silap tak kena gaya tuan-tuan, Allah nak balikkan, hancurkan sekejap ya. Kan? Kita pun tahu kan itu yang berlaku pada Qarun kan. Tapi hari ni ni pun ada isu viral kan. Kita pun tengok je. Tak boleh. Awak naik ni pasti ada yang membantu, yang menyokong. Bila awak duduk atas, bersyukur. Sebab tu Nabi kata, aku suka dengan orang miskin yang beriman, tapi aku lebih suka dengan orang yang kaya beriman. Duitnya banyak, hartanya hebat, bisnesnya maju, tolong orang yang susah. Kan, tunjuk akhlak yang bagus, jadi orang yang prihatin, penyayang, pengasih. Itu caranya. Bukan herdik, maki, sepak, hina orang, hina bangsa orang, hina. Jangan. Kan, bila satu orang dihina, satu kelompok manusia rasa tak puas hati dan dia terasa dihinakan, angkat tangan dengan Allah Ta'ala, ya Allah, putuskanlah bagi ini orang yang sepatut-patutnya dengan keputusan yang baik. Mereka kecil hati. Allah Ta'ala nak balikkan sekejap aja tuan-tuan. Jangan. Kan? Jadi itu peringatan buat diri kita semualah, insyaAllah. Ya, baik. Faham kan saya sebut apa kan? Kalau faham. Faham kan? Haji faham ya? Alhamdulillah. Ni Haji faham. Ini macam lah ya. Yang tak faham tu buat-buat faham aja lah. Ya. Ibu-ibu ya. Nanti carilah bendanya. Tengoklah sekejap lagi. Kalau betul-betul lah tuan-tuan ya, dibuatnya dia dilancarkan orang tuan-tuan, jangan lama-lama. Seminggu je tuan-tuan, tergolek lah. Ya kan? Ni nak raya ni tuan-tuan, jangan main-main. Raya dah tak lama dah. Kita raya tahun depan bulan berapa? Raya tahun depan bulan berapa? Bulan Syawal kan kita raya. Time-time macam inilah patutnya orang-orang miaga yang benda-benda macam itu yang kena jaga betul-betul, buat perangai macam itu. Jangan. Jangan. Itulah kita dah ingatkan. Baiklah. Jadi dalam hal ini jelas baik. Walau bagaimanapun orang kafir boleh mengawinkan orang kafir yang lain, walaupun mereka berbeza agama, seperti orang Yahudi boleh mengawinkan seorang Kristian dan sebaliknya. Ini kerana orang kafir sama taraf di sisi Allah Ta'ala. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir setengahnya menjadi wali kepada yang lain. Itu orang kafir. Orang Islam tak boleh. Ya, saya tinggallah baca ayatnya tu. Surah An-Nisa 141. Ya, ada Quran, boleh tengok ingatan kepada orang Islam bahawa orang kafir tidak boleh mengahwinkan kerana tidak mempunyai kuasa wali ke atas orang Islam. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak sesekali akan memberi jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang-orang beriman. Ya, insyaallah. Okey, satu ya. So orang Islam saja. Kalau ditarik dalam isu semasa ni tuan-tuan, berlaku tak dalam negeri kita isu-isu yang begini? Jawapannya berlaku. Kita pernah temui di jabatan, pernah temui beberapa kes. Jadi budaknya tu dia nak mohon wali hakim sebab bapaknya balik kepada agama asal dan dibuktikan dia pun tak ada wali, maka dia mohonlah wali raja atau wali hakim. Ada kes begitu. Ya, kalau kes yang lain pula, bapaknya bukan Islam, pak saudaranya bukan Islam, sepupu dia Islam, walaupun sepupu ada bako anu ya, bako gaharu ya dalam ni. Saya bau gaharu. Mana? Ni. Bukan. Rantik JK bukan Islam. Jawapannya senang je. Ada tak ulama membenarkan? Jawapannya tak ada. Kesimpulannya tak boleh. Tak boleh. Ya, jawapannya gitulah. Yang saya tahu, Quran pun tak membenarkan, hadis Nabi pun tak membenarkan, dan semua ada tu ada. Tu hujah-hujahnya. Jumhur ulama pun kita tahu tak membenarkan.
Tak boleh. Kalau yang bab lain boleh. Dan bukan tak boleh EJK pun. Kalau EJK dia masjid, orang Islam lah, rumah orang Islam, masjid, hak orang Islam. Apa cerita yang bukan Islam pula? Kan dia ada tempat dia sendiri. Lantiklah EJK sana, kan? Kalau tuan-tuan dilantik untuk pergi EJK belah sana, tak? Nak tak? Saya lantik Tuan Abu menjadi EJK dekat gereja contohnya, boleh? Terkelip kan? Tak boleh lah, kan? Jawapannya tak boleh, sebab kita dah menguruskan pula benda-benda perkara yang bertentangan dengan Islam, kan? Tak boleh lah. Tapi kalau yang bab lain tak ada masalah, kan? Kita minta bantuan, tak ada masalah, kan? Minta bantuan. Contoh yang setengah masjid surau, kadang-kadang dia bila macam hari Jumaat, saya perasan lah, hari Jumaat ada satu tempat tu, dia kalau ada program besar, dia akan minta tolong bantuan. Itu minta tolong bantuan, tak ada masalah, kan? Bantuan daripada rela. Dan sebagian mereka memang saya dah tengok depan mata, dah ramai yang bukan Islam datang membantu. Dan waktu yang sama kita beri pula hadiah pada dia. Ini satu perkara yang sangat bagus. Satu, daripada segi kerjasama, tolong menolong, okey lah. Yang kedua, spirit kita sebagai seorang Muslim yang kita nak berikan dakwah pada dia. Itu pun cara kita berdakwah pada dia, kan? Dana masjid kita ada sikit, kita keluarkan untuk keselamatan bagi pada dia. Mudah-mudahan dia melihat, wah ini bagus ni, Islam ni bagus, kan? Kena pula kalau katakan dia susah, kan? Kita ada ambil perkhidmatan dia, ada lebih sikit, bagi sikit lebih sikit, apa masalah? Tak ada masalah pun atas perkhidmatan dia. Tapi kalau lantik jadi EJK, nazir masjid pula, jangan pasal, kan? Kalau nak rasa kena sekarang ni sikit-sikit boykot kan, nak kena boykot ke masjid ni, kan payah. Tak payahlah, ya. Jawapannya tak payah. Sebab saya dah tahulah benda ni, tapi kita dah disebut, dah dijawab, dalam Quran pun ada. Jawapannya tak boleh lah, kan? Kalau ada yang kata boleh, itu terpulang. Pada saya, qulil haq walau in kana murrah. Jelas, kan? Okey ya. Dah, insyaAllah. Baik. Seterusnya adil. Adil maksud dekat sini bukan adil dia poligami, jangan salah faham pula, ya. Adil dimaksud di sini ialah adil maksud tidak fasik, ialah wali tidak melakukan dosa-dosa besar. Tahu dosa besar? Dosa besar tahu ya, saya dah banyak kali sebut. Kalau saya tak sebut pun banyak asatiza dah sebut. Dosa besar ni satu, nak kira pasti ya, yang disebut dalam bab had, yang disebut dalam bab had atau bab hudud, itu memang dah terang-terang sangat besar dosanya. Mencuri, merompak, apa lagi, liwat lagi, musyahaqah, lesbian, qazaf, murtad, itu memang semua dosa-dosa besar lah. Ya, minum arak, ya, sebab minum arak ni bab had, boleh disebat, itu termasuk dosa besar. Ataupun yang kedua, yang dihukumkan secara kisos, kan? Bunuh orang dengan bala bunuh, dia termasuk dosa besar, ya. Ataupun yang telah ditentukan berdasarkan ayat Quran, hadis-hadis disebutkan, macam derhaka dengan mak bapak, tak ada dalam bab hudud, tak ada dalam bab kisos, tapi dia dalam bab adab. Sebagai seorang anak tidak boleh derhaka kepada bapa, tak boleh derhaka kepada atuk, dan sebagainya. Maka kalau berlakukan dosa, melakukan derhaka kepada mak ayah, bahasa mudahnya kan, maka termasuk dosa besar tak? Sangat berdosa besar. Ada macam itu, kan? Okey, itu contoh ya. Dan yang lain, buka aurat dengan sengaja, dosa tak? Dosa. Besar tak? Besar. Kalau tidak, mana mungkin Nabi SAW mengancam orang yang membuka aurat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan kita lupa,
Itu baru buka aurat. Lagi dia buka aurat, tak nampak apa-apa, urat pun boleh nampak dah. Itu lagi bapak besar. Ada faham aku cakap ni? Kan? Contoh macam yalah, yang macam sukan-sukan yang kadang-kadang kena kaji semula lah. Kan? Macam sukan bina badan, kan? Kan terang-terang tuan-tuan. Kan? Buka aurat, nampak urat. Yang ditutup tang tu jelas sikit. Tu kan. Dosa besar tak? Dosa, kan? Taubatlah. Gitu ya. Gitu ya. Apa lagi tuan-tuan? Banyaklah ya. Okey. Jadi kalau wali ni maknanya dia buat dosa besar. Janganlah mencuri, merompak, bunuh orang, zina, dia termasuk dosa besar. Tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Kan? Dosa kecil ni saya pun duk menung tolak bagi campur kat mana cari sumber-sumber. Sumber pula yang dikatakan dosa kecil. Kita pun buka tengok, adalah jumpa sikit-sikit. Rupanya dosa kecil ni contohnya apa tuan-tuan? Makan membazir, ambil nasi tak dihabiskan, buang begitu, dosa. Gitu. Kan? Ambil air. Ni pun selalu saya sebut, bagus betul ni kecil-kecil macam ni. Kadang-kadang ambil air yang betul 500 ml, minum sikit, buang macam itu. Membazir, dosa tak? Dosa. Pada saya kalau tuan-tuan dapat mineral, katalah 500 ml, minum tak habis, lebih baik tuan-tuan pergi tuang dekat mana tuan-tuan? Tuanglah dekat pokok ke, dekat pokok bunga ke, sekurang-kurang air tetap dimanfaatkan makhluk yang lain. Itu dia. Kenduri kahwin, ambil nasi banyak-banyak, kuih banyak-banyak, tak dimakan, dosa. Buang masa, lepak, buang masa, dosa. Kan? Tapi kalau lepak kat masjid, taklah dosa, sebab tuan-tuan duduk dalam masjid niatnya iktikaf, itu namanya ibadah. Kan? Jangan pula orang kata, "Mat, kau kat mana ni?" "Aku kat dalam masjid." "Buat apa?" "Lepak je." Buang masa tu dosa. Itu yang jenis tak faham. Lepak kat masjid tidak dikira dosa. Lagi kalau masuk masjid pada waktunya, niat iktikaf lagi, pahala dia. Tapi kalau daripada pagi tadi sampai pagi besok dekat masjid aja, tak kat masjid tak buat apa, main game, main handphone, baring, lepak, kan? Sedangkan isterinya tak makan, anaknya tak makan, dia pun lepak masjid 24 jam. Itu perkara yang ditegah. Sebab saya dah sebut, saya rasa sebelum ni, kisah masyhur Sayyidina Umar pernah memarahilah, bahasanya gitulah, menegur secara keras seorang lelaki yang kat masjid aja. Sampai Sayyidina Umar tanya, "Angger dek nang masjid 24 jam ngaji sembahyang, sing ngempani anak bojone sapa?" Sayyidina Umar tegas dia. Siapa sing ngempani anak bojone? Siapa yang bagi makan anak bini dia? Sahabat-sahabat kata, "Kami lah yang bagi makan." Ini tak boleh buat macam itu. Marah Sayyidina Umar. Siapa sing ngempani? Siapa sing ngempani? Marah dia. Sampai dia cakap Jawa tuan-tuan ni. Aku yang cakap. Tak apalah, tak boleh. Waktu kita berada di masjid silakan, tapi waktu kita bekerja cari nafkah, itu pun diutamakan, ya, gitu ya. Apalagi tuan-tuan, tidur sepanjang hari, kan, di antara perkara yang ditegah, ya. Sakit cerita lain lah. Contohnya kat sini disebut lagi ni, kat sini ada, kan, dan tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah, seperti kencing di jalan-jalan raya, berjalan dengan kaki ayam dan sebagainya. Oleh itu, orang fasik tidak boleh mengawinkan perempuan yang beriman. Bahkan hak wali berpindah kepada wali selepasnya jika dia seorang yang adil. Ya, tidak sah perkawinan melainkan dengan wali yang mursyid, kata Nabi SAW. Mursyid yang dimasukkan di sini berdasarkan Imam Syafi'i ialah mursyid bermaksud adil. Ya, okey. Ada soalan glamour lagi, Ustaz, merokok hukumnya apa? Haram. Kita jawablah. Dah fatwa kata gitu, haram kan? Haram.
Habis kalau orang yang merokok tu fasik tak? Iya. Macam itu. Habis boleh jadi wali tak? Boleh. Caranya macam mana? Ada cara dia. Sebelum jadi wali, kita minta mereka semua bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, sama-sama kita syahadah, sama-sama kita perbaiki iman kita. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita bersungguh istighfar, kita bersungguh syahadah, ya, ketika itu kita benar-benar bertaubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dan berhak dia menjadi wali. Itulah yang kami belajar, yang ditegur oleh orang guru-guru kami lah. Itu caranya, ya. Tapi kalau dia tak nak, soalan dia, dia kaki minum arak, dia tetap nak minum arak dan dia tidak mau bertaubat, ketika itu boleh disabitkan dia jadi fasik. Tapi peraturan dia, adakah imam juru nikah yang dekat sini boleh mensabitkan suka-suka dia fasik? Tak. Itu segi peraturan dia tak lagi tu, kan? Kalau pesan saya pun dah banyak kali cerita dengan tuan-tuan, saya jumpa wali fasik ni, senang kata yang terang-terang fasik banyak. Termasuklah saya nak bagi tahu orang yang nak kahwin, budak perempuan tu nak kahwin tuan-tuan, nak tak nak, oleh kerana walinya masih ada, tetapi wali itu dah ditangkap, dah dimasukkan penjara, dalam penjara lagi tuan-tuan, kesalahan dia merogol budak perempuan ni, kan? Itu pun dia masih boleh menjadi wali dengan ada cara dan syaratnya. Saya dah ceritakan kes ni kan, dah kan? Yang angguk seorang je masa tu dia datang kuliah, yang lain masa tu semua baru balik jihad Palestin kan. Tu dia tak ingat. Saya dah cerita dah tu. Ni cerita betul lah, bukan cerita memet. Di kes yang saya masuk dalam penjara Sungai, penjara Kajang dulu, walinya dalam penjara tu. Kes ni, kes yang saya sebut ni, saya mula tak tahu. Bila dah balik tu dia kata kes 376B. Kau tak sah saya. Cuba tengok kes 376B tu pasal apa, tuan-tuan cuba tengok. Kan, aduh, pening tuan-tuan, dia kena penjara lama tu, ya. Tapi alhamdulillah, mungkin bila dia dah kat dalam tu kan, dah ditegur, dinasihat. Sebab yelah, minta maaf cakap lah kan, sebab dalam penjara apa aktiviti nak buat, dia tak ada lain tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu kan kalau ada penjara kan. Sebab saya pasal duk keluar masuk jugalah, ada pengalaman. Bulan lepas saya ada juga peluang cakap lagi masuk dalam penjara Sungai Buloh, jumpa dengan dia orang, bersembang. Masa tu sembang cerita Maulud Nabi, kalau tak salah saya, kan. Jadi kat sana aktivitinya apa? Maknanya basicnya okey lah, serang kata malam dekat sel, pagi mereka keluar, kecuali kes tertentu, dia keluarlah dengan aktiviti sukannya, sukan. Waktu yang kerja masak, ia memasak. Yang berkebun, ia berkebun, ya. Waktu solat, dia solat. Dia macam tu. Lepas tu senang kata maknanya menjalani kehidupan. Waktu makan, waktu solat, waktu rehat, malam masuk sel, rehat. Itu je, pusing-pusing itu je. Itu je tuan-tuan. Mana nak fikir lain. Handphone tak ada lah rasa saya dah. Memang tak ada pun, kan. Kita hari ni jangan handphone dah 24 jam dah. Yang tu serang aja, kan. Sebab tu sampai kuliah pun pegang handphone lagi. Jangan kata kuliah, khatib tengah berkhutbah ni, ittaqullah, cerita pasal Israel kan, dia main game lagi. Dia game gini ketawa-ketawa, game tembak-tembak gini bam, main gini bam, benda ni. Nampak tak? Bagi nak erat kawan tu berkhutbah, ni lagi speaker sedap macam ni kan. Ni kalau cerita pasal Yahudi, hentam cukup-cukup ni, semangat. Mau silap gaya tuan-tuan besok pergi Palestin, silap gaya, kan? Contoh lah. Okay? Okay, fahamlah tu, mudah-mudahan. Jadi itulah keadaan-keadaan yang berlaku. Jadi kalau berlaku dia tak mau, sebab pengalaman saya yang saya pernah jumpa sampai peringkat dia, budak yang kata dia tak mau jadi wali, bapak tak mau jadi wali. Kenapa? Dia kata bapak saya ni, silakan dia nak cakap istilah fasik tu macam berat. Bapak saya memang tak layak ustaz, banyak sangat yang dia buat, di perangai yang dia buat ni banyak sangat maksiat ni, kan. Tak apa. Sebab kalau nak pergi mahkamah bukan senang nak sabitkan. Sebab kalau dia enggak juga kena pergi mahkamah yang memutuskan
sama ada awak fasik ke tidak, pindah wali ke tidak, pindah wali hakim tidak, bukan pejabat agama. Saya panggil tuan-tuan, saya panggil bapa. Saya boleh ingat orang ni pada tinggi, gempa sikit, gempa lah badan besar sikit lah. Kan dia pakai songkok, rambut ikat belakang kan, songkok pun nampak songkok baru punya, baru beli kot datang pejabat agama kan, tangan pakai baju lengan panjang tu diikat gini kan. Kan bila duduk depan kita sembang pujuk, dia kata saya sebenarnya tak layak tak jadi wali, saya tak boleh jadi wali ni, biarlah orang lain ke apa. Dia tak faham hukum kan. Jadi kita terangkanlah, saya kata tak boleh tuan, selagi ayah masih ada dia mesti kena wali ayah. Kalau ayah tak ada boleh buat wakil wali, tapi saya tak layak. Begitu. Apa maksiat saya tak buat ustaz? Kan. Apa saya paling ketara tu bila kata ustaz tengoklah saya. Dia buka lengan dia. Dia buka lengan panjang dia. Wow, sini bertatu tu. Rupanya badan dia bertatu dah. Aduh. Bertatu ni kita tahu kan, bertatu ni hukum haram. Kan? Tapi kalau dah melekat badan maknanya bertaubat lah paling penting. Itu isu tatu tuan-tuan. Kalau dah sampai macam tu, sosial luarnya tu tak sampai hati nak cakap lah. Kan? Tapi kita cakap baik-baik lah, kita pujuk dia, terangkan. Ini peluang untuk kita dakwah dia kan. Tak apalah selagi tuan nak bertaubat kan, InsyaAllah boleh jadi wali lagi. Boleh ke ustaz? Boleh. Saya tak nak kahwinkan. Tak apa, buat wakil wali, nanti juru nikahkan. Boleh buat macam itu? Boleh lah. Jadi peluang. Saya ingat saya memang satu peluang lah. Akhirnya kita pun sama-sama ajak dia istighfar. Kita ajar dia balik. Ajar balik tuan-tuan. Cakap terus terang lah, orang yang macam tuan-tuan, yang selalu istighfar, yang selalu syahadah, yang selalu solat, baca Fatihah, tak ada masalah. Dah isyak ke? Oh alah, baru cerita tatu. Okey, tak apa, kita bagi laluan azaz sekejap. Kita sambung.
Baik, alhamdulillah. Baik, kita sambung sikit ya. Terima kasih muazzin kita. Baik, saya sebutkan tadi maknanya selama mana dia nak bertaubat, kita pun ajar istighfar, syahadah balik, mudah-mudahan ya dia suci bersih dan istiqamah lah. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi isu-isu yang lain tu adalah dia punya cara ya, insya-Allah. Sebab tu kat sini tuan-tuan disebut juga dalam satu qaul yang lain, satu pandangan Imam Syafi'i juga dinyatakan bahawa keadilan tidak menjadi syarat dalam perkahwinan kerana hak menjadi wali berdasarkan hak asabah. Asabah ni dalam pengurusan harta pusaka. Para asabah didorong oleh sifat kasihan belas yang banyak untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dijaganya. Sifat kasihan belas ini tiada bezanya di antara wali yang adil dengan yang lain. Kan bapak, contohlah bapak dia mati, dia harta banyak, bapak dia mati, kalau bapak yang beriman, hartanya tetap akan diwarisi oleh anak-anak, kan? Begitu juga kalau bapak dia pun mati tapi dosa banyak, tetap dapat harta tak? Tetap dapat harta. Pasal apa? Melibatkan soal kebajikan, kemaslahatan dan sebagainya, dia tetap dapat. Dia sama je isu wali kesimpulannya. Kan? Bapak tu fasik ke tak fasik ke, macam mana tu bapak dia? Bapak dia nak kahwinkan anak dia, nak serahkan anak dia pada orang, poinnya sama je. Kan? Okey, itu sebahagian pandangan ya. Juga kerana mensyaratkan keadilan, mensyaratkan adil kadang-kadang menimbulkan kesulitan yang besar. Ini disebabkan kurangnya bilangan orang yang adil, terutamanya pada masa ini. Tidak pernah diketahui orang-orang yang fasik dilarang mengawinkan anak-anak perempuan mereka pada mana-mana zaman. Susahlah. Sebab basic, cakap terus terang, siapa yang tak buat dosa hari ini tuan-tuan? Majoriti orang buat dosa. Kullu bani Adam khata. Kata Nabi, semua anak Adam ni buat salah. Jadi kalau buat salah, buat dosa, maksiat tak? Maksiat lah. Dosa tak? Dosa lah. Fasik tak? Fasik. Tapi Nabi pesan, wa khairul khata'in at-tawabun. Tapi orang yang buat silap ini, yang paling bagus ialah bertaubat. Caranya macam mana? Dengan kita beristighfar, jaga solat, buat kebajikan. Itu adalah cara bagaimana dia membersihkan dirinya daripada dosa. Macam itu susah nak cari orang yang tak buat dosa hari ni, susah tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan ni, datuk-datuk ni memang tak ada dosa hari ni. Ada hari ni tak? Tak pasti ya. Ni semua datuk-datuk ni insya-Allah tawadu semua ni tak ada dosa. Rasa tak ada. Agaknya tak ada. Agaknya lah, mudah-mudahan, tak tahu nak cakap. Tapi jaga macam mana pun silap tak kena gaya tuan-tuan. Tertengok juga, tercakap juga, termengumpat juga, berdosa juga tuan-tuan. Kan? Manusia semua kan. Jadi yang paling bagus bertaubatlah. Macam saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan, cerita lama tapi segar ingatan. Pergi kerja lalu Federal Highway. Federal Highway kan ada Petronas. Masa tu lama tu pun apa ARL apa benda tu, MRT tak ada lagi pun, belum siap, tak ada pun, tak ingat lagi. Berhenti sesi minyak, nak isi minyak. Rasa saya ingat lagi tu. Kan rasa tak buat dosa tu daripada rumah tu. Rasa tak buat dosa, masuk kereta pun radionya radio bagus kan. Sampai kat sesi minyak tu, masa tu settle pun tak ada. Kalau settle ada sekarang tak masuk dah ke dalam. Ada settle tak? Tak ada. Oh iyalah, orang isi minyak dengan air ni lain. Taurab dia lain kan. Kita kan pergi masuk ke kaunter dalam kan. Rasa tak buat dosa dah tu, dah hari tu. Rasa tak ada tu, pagi lagi tu. Alih-alih tuan-tuan buka pintu nak masuk ke pesisir minyak tuan-tuan, keluar satu perempuan seksi gila. Dah seksi gila pula tu. Bukan masuk orang tu gila, dah. Nak begitu seksi gila tu bukan pedas gila, sedap gila, nak mentaukidkan. Cuma orang Melayu ni bahasanya kan lain macam sikit. Mentaukid dan memperkukuhkan. Dah seksi gila lah tu. Duduk depan, memang seksi. Saya pun tergamam sekejap. Masuk minyak kan. Masa tu dosa tak? Masa tak dosa lagi kan. Saya tertengok tak lama pun, tapi otaknya dia berjalan, terbayang, terrekod pula. Dia berbayar. Hati-hati tu, jangan main-main tu. Kan. Segeralah bertaubat. InsyaAllah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau sampai ada orang dah berfikir yang macam-macam, boleh jadi dosa.
Kan kalau silap gaya kan kita nampak macam tu boleh fikir, kalau aku dapat ni hey, dosa bro. Jangan main-main. Tengok besok akan datang panjang umur. Saya minta bercakap ya, kita akan jumpa bila adab nak bersama ni, insya-Allah tuan-tuan. Sampai dilarang bagi seorang suami membayangkan orang lain, seorang isteri membayangkan orang berdosa. Faham tuan-tuan? Kita ngaji ni tapi tak sampai lagi lah, dia baru buat wali kan. Macam itu buat dosa tuan-tuan. Tipu bini dosa tak? Dosa. Bang dah makan, tadi pagi kuliah ada makan tak? Tak ada, padahal nasi lemak 3 bungkus. Apa tak dosa ke? Dosa juga kan. Contoh kan. Jadi susah ya, susah ya. Jadi sebaik-baiknya selalulah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Okey, yang ketiga balik. Saya tak cerita panjang pun tahulah, seberapa banyak kali cerita kan bab balik ni. Tapi saya suka cerita sebab tuan-tuan pun ada sebahagiannya hari ni datang ke masjid singgahkan nak solat. Baguslah. Kalau yang pemenen ni macam sahabat orang depan-depan ni, haji-haji, datuk-datuk ni orang pemenen lah. Tapi kan tuan-tuan saudara yang singgah sekali ni kan, kebetulan dengan kuliah ni saya kongsi cerita isu balik ni pasal berlaku dalam suasana masyarakat kita hari ni. Kan saya ada 2-3 isu, salah satunya saya selalu cerita kan, yang saya kat kaunter petang datang orang perempuan, dia nak submit kebenaran, dah tak ada orang sangat dah petang lapang-lapang santai pun dia semak-semak dokumen siap kebenaran, saya nak tinggal nak sign dia lepas tu. Dan sign saya pun check, saya tengok balinya pakcik dia. Saya tengok, saya tanyalah, saya kata saya duduk sini, staff dia duduk dekat saya tanya, ni saudari nak tanya wali siapa? Pak saudara. Ayam mana? Ayam meninggal. Atuk meninggal. Atuk meninggal. Saya tengok surat mati bapa ada. Okey lah. Saya tanya adik-beradik lelaki ada tak? Dia kata ada. Saya tanya kalau ada, kenapa pakai pakcik? Tak boleh, pakcik ni jauh ni, adik lagi dekat. Adik umur apa? Saya tanya dia kan, adik umur apa? Dia kata adik saya 14. Adik saya belum belum cukup umur. Dia kata cukup umur macam mana? Cukup umur 18 tahun macam tu. Saya kata bukan juga umur pasal orang nak kahwin ni. Ni wali ni syaratnya wali, balik. Kalau 14 tahun tu boleh jadi balik dah tu. Saya tanya dia, adik dah balik belum? Tak tahu kata dia. Telefon sekarang. Dia telefon pasal saya. Dengar lagi, bukan dengar sikit-sikit lah, tapi dengar lah kan. Mula cakap dengan mak dia, Assalamualaikum mak. Lebih kurang lah, ni alung-alung kat pejabat agama tanya adik dah balik belum? Maknya kata, mana mak tahu tu dia. Mak tak tahu tu dia. Mak tanya adik kau sendiri kata dia. Gitulah. Alung, Angah ni, Alung ni, kenapa Angah nak tanya ni? Alung nak tanya kan? Alung nak tanya Angah. Kenapa kak? Begitulah. Kak nak tanya, Alung nak tanya, Angah dah balik belum? Dah lah. Dengar kata, dah lah. Mengamuk adiknya. Saya dengar budak depan saya lagi dengar clear. Tak apa. Bila tu macam ustaz. Itulah. Tak telefon ustaz, dia saya balik lah, saya gelak. Kan? Dia dah balik dah. Kalau dah pakcik ni tak boleh jadi wali, saya cakap ada. Sebab adik ni dah balik kata. Habis macam mana ustaz? Adalah cara dia kan. Itu proses pejabat lah, kita potong, tukar apa semua kita bagi. Sebab kalau dia nikah dengan pakcik, adiknya ada nikah tak sah tu, yang main-main tu boleh difarakkan lagi tu. Kena berhati-hati kan. Yang satu kes tu pun sama juga, lebih kurang budak rasa confused, nak tanya segan, dia pun tak tahulah asal adik saya balik tak balik. Budak pun segan, bagi saya pun telefon loudspeaker lagi. Saya pun tanya, ngeng dah balik belum? Dah. Betul ni, betul. Apa tanda balik? Saya dah mimpi, lepas tu dah keluar air, dia gelak. Baliklah tu. Dah tahu dah cakap tu. Okey, betul balik dah. Cara dia cakap kita tahu dah. Dah balik dah, budak dah jadi wali. Okey. Macam tu kan. Contoh, kalau adik umur berapa? 4 tahun. Tak aku tanya dah dia. 4 tahun, 14 tahun boleh 4 tahun. Itu kena tahu. Ini sebab ini melibatkan hukum. Baik, yang keempat berakal. Orang gila tak boleh jadi wali. Jelas? Tapi bukan gila yang sikit-sikit. Jadi kalau gila sepenuhnya, ya. Itu kita jelas. Banyak kes kita jumpa kan? Ada. Memang disahkan. Okey, kelas. Dia boleh pindah wali, intikal wali. Katalah minta maaf cakaplah, bapak dia gila kan, gila sepenuhnya kan. Maka dia boleh pindah wali kepada wali yang akrab, yang lebih dekat ada macam itu insya-Allah ya. Yang macam dulu saya ulu langat, itu pun saya cerita juga selalu.
Kan, Ustaz, saya nak menwala hakim. Kenapa bapak saya gila? Saya pun tanya dia, gila penuh ke gila kejap? Penuh kejap ke? Saya tanya, bapak tu gila sepanjang masa atau macam mana? Ada tak waktu dia normal? Dia kata bapak saya kalau gila bila petang aja. Petang ke malam dia gila. Pagi normal sehat kata dia. Macam itu pula. Saya tanya betul. Saya telefon imam juru nikahnya. Saya pun beritahu, saya ingat lagi imam juru nikahnya Ustaz Abdul Talib. Ustaz Abdul Muttalib. Saya kata, saya keluarkan kebenaran, nanti Haji, nanti pengantin akan telefon Haji, bawa Haji pergi rumah, kalau boleh nikahkan kat rumah masa bapaknya tengah normal. Masa bapak tengah normal, ambil wakil wali terus nikahkan. Dah selesai. Tak boleh ambil awal. Ambil Haji pergi jumpa awal hari ni, ambil wakil wali, bandak nikah minggu depan. Petang tu dia dah gila dah. Batal wakil walinya. Tu dihukum dan cara bagaimana mempraktikkan. Ini betul okey. Seterusnya ringkas yang kelima, tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Seorang yang tidak jelas pandangannya disebabkan terlalu tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali kerana tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Jika wali sakit dan peksan disebabkan sakit, perlu menunggu. Ni ada kes ya. Jika wali, saya quote ayat ni, jika wali sakit dan pengsan disebabkan sakit, perlu menunggu sehingga dia sedar. Kerana pengsan yang dihadapi sebentar saja, ia umpama tidur. Tapi kes yang berlaku, bapaknya heavy smoker, kemudian nak nikah hari Sabtu, Kenduri Ahad, masa dah pasang kemah, hari Khamis tu dia tengah sibuk-sibuk kat kemah, tiba-tiba dia jatuh. Jantung dia kena heart attack, kena serangan jantung. Lepas tu pergi masuk hospital. Lepas tu nak nikah, nak nikah lah. Bila nak nikah tak boleh jalan sebab walinya dipengsankan. Sebab tuan-tuan tahulah ya, doktor-doktor tahulah terpaksa dipengsankan pasal nak jaga keselamatan. Isunya budak ni macam mana nak kahwin. Nanti jadi gegeran tu. Telefon orang ni, telefon ni lah sampai kat saya. Saya kata yang saya mengaji tak boleh. Masa tu arwah Ustaz Alwi hidup lagi. Mudah-mudahan Allah rahmati dia. Mungkin tuan-tuan kenal orang, kenal Ustaz Alwi. Telefon dia, Ustaz Alwi kata tak boleh, kena tunggu paling kurang 3 hari. 3 hari nak nikah hari Sabtu, kan? Daripada Khamis pergi Jumaat baru 1 hari, Jumaat pergi Sabtu baru 1 hari, Sabtu pergi Ahad hari ketiga. Dia nak nikah hari Sabtu, kendurinya hari Ahad. Macam mana tuan-tuan? Memang kecoh sikit kes tu. Saya tak boleh. Lepas tu dia nak pergi intikal wali. Jawapannya tak boleh. Dia dah mula bising, nantilah itu dah keluarga malu lah apa, orang dah buat kenduri jemputan lah, dan. Saya kata hukum tetap hukum. Kalau tak boleh kenduri, tak boleh nikah, kenduri je lah. Apa masalah? Mau keluarga malu lah. Lepas tu call lagi, ni pakciknya ada. Saya kata tak boleh, kan? Lepas tu tak boleh ke? Tak boleh. Letak telefon. Lepas tu telefon lagi, Ustaz, abang dia ada, kenapa tak boleh? Dalam hati aku, kau kan diomongi ragilem gugur jadi apa? Keluar Jerman aku tak cakap macam tu dengan dia kan. Terus diomongi orang kenang dah dicakap tak boleh lah. Tapi saya cakap lembut lah dengan klien kan. Tapi hati panas juga. Saya kata tak boleh. Dia kata nak pujuk bagi boleh juga. Tak boleh. Imam juru nikah masa tu dah lepas tangan dah. Saya ikutlah pejabat agama kata boleh lah. Akulah tu masalah yang kena. Kan? Saya dah tahu dah. Mereka cerita tak boleh. Kemudian saya tengah ceramah hari Sabtu. Saya ingat petang tu saya ceramah kus kahwin. Saya tengah ceramah slot pukul 2. Lepas tu dia call saya satu orang, saya angkat phone. Saya dah macam agak dah ni orang sama ni. Lepas tu dia kata, Ustaz nak beritahu bapaknya dah meninggal lah. Ya innalillah, dia kata. So macam mana Ustaz? Boleh automatik pindah wali, tak ada masalah. Kan? Jadi kalau ditakdirkan lah, kalau orang tu kan ni live kan, kalau mungkin ditakdirkan don mungkin silap ni cakap saku je, silap gaya mungkin dia akan ingat, mungkin dia tahu, mungkin jadi kenangan lah pengalaman yang tidak diingini tapi berlaku dan dia kena terima.
ya, ketika mana anaknya bernikah, ayahnya meninggal dunia. Nak macam mana? Dua-dua tetap kena jalan. Bukan tak boleh jalan, cuma mungkin beradablah sikit. Yang wajib diselesaikan dulu dan sebagainya. Ya kan? Okeylah tuan-tuan. Okay. Yang terakhir, wali bukan orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya sebab safi. Safi ni dungu. Tak boleh tuan-tuan ya. Bukan bodoh ya. Bukan, dia dungu. Dia tengah-tengah. Bodoh tidak, bangang pun tidak, tengah-tengah. Dungu lah tu. Ya, baik. Kemudian bukan dalam ihram. Ni saya dah banyak kali cerita lah. Dalam bab ihram tak boleh ya. Bab kata Nabi SAW dalam bab ihram ni, kata Nabi, la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtub. Orang yang berihram, lelaki dan perempuan, tidak boleh berkahwin, tidak boleh dikahwinkan dan tidak boleh meminang ya. Jika syarat di atas jika syarat di atas tidak ada pada wali terdekat, hak sebagai wali berpindah kepada wali selepasnya dengan memiliki syarat-syarat wali yang sempurna. Kecuali dalam masalah wali yang berihram, ia tidak boleh berpindah kepada wali yang lain. Wali ya, nanti saya sebut sikit ya. Selepasnya, kerana berihram tidak membatalkan hak wali selagi mana dia adil dan boleh melihat, cuma yang terlarang ia melihat saja. Jadi kalau wali dalam ihram ni tuan-tuan, bapak dia ihram haji atau ihram umrah, tengah ihram. Kalau umrah okey, kita boleh tunggu. Kita ada kes tak? Ada. Kita ada kes yang begitu. Ya kan? Tapi kalau haji susahlah, nak tunggu susah. Haji kan kena dia buat haji ifrad. Oi. Ya kan, haji ifrad Malaysia ni biasa buat haji tamattu' lah biasanya. Tapi kalau haji ifrad, dia kata aku nak pergi haji, buat haji ifrad. Dia pergi pula bila tuan-tuan, dia pergi pula awal bulan Zulhijjah, terus niat haji ihram ifrad. Haji ifrad. Berapa lama tuan-tuan? Daripada bulan Zulqaidah dah sebulan, campur lagi sampai hari dia selesai tawaf apa nama tawaf haji tu kan. Dekat sebulan setengah lagi tuan-tuan. Dia nak kahwin juga bolehlah anaknya, tapi dengan wali raja. Itu hukum ya. Okey tuan-tuan, ada soalan? Wali guna video call harus? Boleh harus. Macam nikah PKP tu hari nikah dengan video call ni diharuskan. Dibolehkan. Itu pun dalam keadaan terdesak betul. Ya kan? Betul-betul jauh walinya. Contoh walinya bertugas dekat mana? Dekat Afrika sana ke jauh, bolehlah video call. Tapi teknologi hari ni ada banyak mudah kan. Takkanlah tuan-tuan duduk yang nak nikah kat Setialam, walinya kat Mero, video call. Alah, ngada-ngada namanya ya. Kalau sihat walafiat, video call datang je lah. Masalah kan lebih bagus ya. Video call masih hukumnya diharuskan. Boleh. Okey lagi? Tak ada ya? Okey lah, cukup lah tuan-tuannya. Saya tengok pun ramai yang dah macam korek-korek kapet aja. Jadi kita tangguhkan lah kuliah kita. Saya ucap terima kasih pihak masjid. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah duduk majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati kita sepanjang berada di rumah Allah. Setiap minit adalah ibadah pahala i'tikaf dan boleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu